Ini kita akan belajar unsur dalam skala 3. Okay, so setelah kita belajar kelas hari ini, kita akan tahu perubahan sifat fizik apabila merentasi skala 3 dan kita akan kaji eksperimen sifat kimia oksida apabila merentasi skala dan kita akan kaji kegunaan unsur separa logam. Okay, so sebelum kita masuk, kita akan aimkan dulu apakah target kita. Okay, kita tahu daripada atas ke bawah, okay, mereka adalah kumpulan. Okay, so kini kita ada kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ini ialah 8 ya. Okay, kalau kita kaji daripada kiri ke kanan, okay, kita panggil mereka sebagai skala. Jadi skala pertama, alanya kita ada hidrogen dengan helium. Skala kedua, from lithium to neon. Dan skala ketiga, target kita adalah mereka lah. Okay, natrium, magnesium, aluminium, silikon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Okay, apabila merentasi daripada kiri ke kanan, kita boleh nampak saiz atom semakin berkurangan. Okay. Jejari atom daripada 0.186 sampai 0.094. Okay, ini sebab apa? Nanti kita kena explain. Dan keelektron negatifan pula bertambah sampai ke klorin. Apa maksud keelektron negatifan? Maksud dia semakin cenderung satu unsur itu terima elektron daripada luar untuk jadi satu ion, anion, negatively charged ion. So semakin senang dia jadi anion, semakin tinggi keelektron negatifan dia. So di sini kita boleh nampak argon. Nothing here. Why? Because argon adalah elemen group 18, inert. Okay, dia adalah tak reaktif secara kimia. Jadi tak mungkin dia akan terima elektron lagi. Jadi dia tak ada daya keelektron negatifan dia. Okay, kemudian keadaan fizik, okay, semua adalah pepecah kecuali klorin dan argon adalah gas. Okay, so selain daripada sifat ini, okay, unsur bagi skala 3 ini juga terdiri daripada sifat kelogaman yang berlain-lainan. Okay, natrium, magnesium dan aluminium adalah logam. Okay, silikon adalah paling special. Dia adalah separa logam ataupun kita panggil dia metalloid. Dia amat berguna dalam industri. Okay, kemudian the rest four, phosphorus, sulfur, chlorine dan argon adalah bukan logam. Ini adalah Bi. Okay, so we can see the atomic size decrease and the electronegativity increase, but until argon nothing because argon is inert. Okay, wow, they also have different metallic properties where sodium, magnesium and aluminium are metal, silicon, metalloid or semi-metal, and the rest four, there are non-metal. Okay, so here we have 5 questions popular to be asked. Okay, apakah perubahan nombor proton apabila merentasi skala? Bilangan petala yang berisi elektron. Okay, sini ada satu benda yang you kena alert je. Bila kita cakap pasal petala, kita mesti guna keyword yang betul. Tak ada bilangan petala. Keyword dia bilangan petala yang berisi elektron. Okay, there is nothing number of shell. Okay, when we want to refer to number of shell must be state clearly number of shell occupied with electron or number of shell filled with electrons. Okay, number 3, perubahan size, perubahan keelektronegatifan dan sifat kelogaman. Okay, so are you ready? Okay, so apakah perubahan nombor apabila merentasi skala 3? Pastinya bertambah. Sebab apa? Mereka berada pada skala yang sama. Okay, so pertambahan memang cantik lah. Okay, sebab kita tahu itu adalah hukum penyusunan satu jadual berkala.
Okay, so di sini kita boleh nampak dia susun cantik. Okay. Okay, proton number natrium 11, magnesium 12, aluminium 13, silikon 14 sampai kepada argon 18. Okay, kemudian kita nak kaji bilangan petala yang berisi elektron. Okay, boleh nampak susunan elektron semua adalah terdiri daripada 3 nombor. Setiap nombor mewakili bilangan elektron yang berisi pada petala. So, 3 nombor maksudnya ada 3 petala yang berisi elektron. Okay, saiz atom pula semakin kecil. Okay, ini sebab dia apabila merentasi kala dari kiri ke kanan, nombor proton bertambah. Nombor proton berada di mana? Di nukleus. Apabila nombor proton bertambah, ini bermakna kekuatan daya tarikan pada nukleus semakin kuat. Jadi semakin kuat daya tarikan nukleus terhadap elektron valens pun semakin kuat. Semakin kuat, jadi dia boleh tarik elektron valens dengan lebih kuat sekaligus dengan petala dia. Jadi saiz atom semakin kecil. Okay, so same to English. Proton number increase, that makes the force of attractions nucleus towards on valence electron become stronger. So atomic size decrease. Okay, how about electronegativity? Okay, increase. The reason is that we know that across from period from left to right, okay, proton number increase, force of attraction nucleus towards on valence electron becomes stronger. Okay, so dia bukan sahaja kuat pada daya tarikan ke atas valence elektron, tetapi dia juga semakin kuat sehingga dia boleh tarik elektron daripada luar. Jadi semakin senang dia tarik elektron dari luar, so dia mempunyai higher tendency to gain electron. So when across period from left to right, okay, period 3, electronegativity increase. How about the metallic properties? Okay, ingat lagi tak? Kita ada 3 logam. Apa dia? Natrium, magnesium dan aluminium. Ada satu yang sangat special, separa logam atau kita panggil dia metalloid. Apa dia? Si, silicon. And the rest for phosphorus, chlorine, argon, sulfur adalah bukan logam. Okey, ini dia. Okey. Logam, special, separa logam atau metalloid, dan the rest for non-metal, bukan logam. Okey, so itu sudah tamat sifat fizik. Sekarang kita kaji sifat kimia pula. Sifat kimia kita hanya kaji kepada 7 unsur, tak ada argon. Why? Because argon adalah unsur kumpulan 18. Dia adalah inert. Jadi dia tak reaktif secara kimia, dia tak akan bentuk sebatian oksida. Apa maksud sebatian oksida? Sebatian oksida adalah apabila unsur-unsur ini bergabung dengan atom oksigen. Okay, so kita akan kaji tindak balas oksida, sebatian oksida dengan 3 bahan, asid, alkali dan air. Okay, so setelah unsur-unsur kala 3 bergabung dengan oksigen, inilah hasil dia. Okay, macam mana kita dapat ini? Okay, ini adalah hasil daripada gabungan cation dan anion. Okay, untuk yang rest, okay, kita akan belajar pembentukan mereka di tajuk yang seterusnya. Okay, so macam mana kita dapat Na2O? Okay, NaO. Okay, cation, anion. Natrium kumpulan 1, so charge 1. Oxygen oxide. So 1, 2, cross 2, 1. So kita akan natrium 2O. Okay, so sama juga dengan magnesium. Sama juga dengan magnesium dan aluminium oxide. Okay, so itu tak penting. Yang pentingnya adalah baris ini.
Okey, setelah semua unsur ni gabung dengan oksigen membentuk oksida, mereka mempunyai sifat nature yang tertentu. Di mana untuk natrium dan magnesium oksida, dia bersifat basic oxide, maksudnya base, oksida base. Okey, manakala aluminium oxide pula dia bersifat amphoteric. Apa maksud amphoteric? Amphoteric adalah apabila dia tindak balas dengan asid, dia akan jadi base. Apabila dia tidak balas dengan base, dia akan jadi asid. Okay, so dia macam dua-dua boleh, bergantung kepada apa yang ditindak balas ke atasnya. Okay, so the rest four adalah acidic oxide. Okay, maksudnya dia akan tindak balas dengan itu kita tengok nanti. Okay. Jadi sini kita akan fokus kepada reaction with water. Okay. So with water, natrium oxide dan magnesium oxide dia akan membentuk alkalin atau larutan akali. Okay, manakala aluminium dan silikon oxide tak ada, the rest three dia akan membentuk asid. Sebab apa? Inilah sebab dia. Okay, ini kita kena tahulah nama dia. Okay. Color 3 dia akan membentuk sifat oksida unsur yang berlainan. Dua unsur yang pertama oksida base, aluminium oxide, oksida amphoteric, and the rest for oksida acid. Okay, kenapa natrium oxide dan magnesium oxide dia akan jadi membentuk larutan akali apabila tindak balas dengan air? Ini sebab dia. Okay, basically untuk natrium oxide dan magnesium oxide dia adalah sebatian ionik. Maksudnya dia terdiri daripada cation dan anion dan disusun dalam bentuk macam ini. Okay, jadi apabila wujudnya air, apabila dia tindak balas dengan air, susunan ionik ini akan pecah. Jadi dia akan pecahkan kepada cation dan anion. Jadi kalau Na2O dia akan kepecah kepada natrium plus dan oksigen 2 minus oxide, dalam larutan ini. So ion-ion ini yang mula bertindak balas adalah oksida. Oksida ini dia akan menghampiri water. Dia akan menghampiri water dan dia akan rampaskan satu hidrogen daripada water. So water akan dipecahkan oleh oksida dan sekaligus dia akan menghasilkan dua hydroxide ion iaitu OH-. OH- hydroxide ion. So hydroxide ion inilah yang menyebabkan satu larutan itu menjadi alkali. Semakin banyak hydroxide ion, semakin bersifat alkali dia. So itulah sebab natrium oxide dan magnesium oxide akan menghasilkan larutan alkali. Kita tengok aluminium oxide pula. Kita tahu aluminium oxide dia juga sebatian ionik, tetapi dia sangat special. Dia tak akan pecah kepada aluminium 3+ cation dan OH- anion. Tidak. Apabila wujudnya air, dia tak akan pecah, dan water itu tidak akan diserang, jadi tiada tindak balas yang akan berlaku. Kemudian kita tengok silicon oxide pula. Silicon oxide dia tiada tindak balas. Ini sebab dia. Silicon oxide dia tak sama dengan sodium oxide, magnesium oxide dan aluminium oxide. Sebab susunan dia adalah giant macromolecule structure. Sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Jadi apabila water ini dia nak serang dia, dia tak akan pecah. Jadi dia tak akan menghasilkan tindak balas. Sekarang kita tengok phosphorus pula. Phosphorus basically ikatan dia adalah simple covalent. Simple covalent adalah satu ikatan yang sangat lemah. Jadi apabila wujudnya air, dia akan mendatangkan tindak balas.
So first of all, apa yang akan berlaku adalah air ini akan serang. Okay, sebab fosforus oksida adalah satu sebatian yang sangat lemah dari segi ikatan dia. Jadi, water, okay, dia akan serang pada fosforus. Okay, di mana dia akan terikat sama. Bila dia terikat sama, water molekul ini dia jadi tak stabil. Untuk stabilkan susunan dia, dia akan terlepaskan satu hidrogen. So, hidrogen ini akan larut dalam air ataupun dia akan terikat kepada oksigen pada 11 fosforus. So, apabila wujudnya hidrogen ion, okay, dalam satu larutan itu, dia akan menunjukkan kesan asid. Okay, so ini sebab dia. So, same to chlorine, okay, same to sulfur, apabila mereka larut dalam air, dia akan diserang oleh air. Okay, so air itu akan terpecah, hidrogen dia akan terkeluar daripada ikatan dia. Jadi hidrogen ion itu yang menyebabkan hasil mereka adalah bersifat asid. So inilah sebab dia kita panggil dia sebagai acidic oxide. Okay, jadi kita buat satu kesimpulan. Apabila oksida tindak balas dengan air, natrium dan magnesium oksida akan menghasilkan larutan alkali kerana ada hidroksida ion yang larut dalam air. Manakala untuk aluminium oksida tak ada sebab dia agak special, dia amphoteric. Okay, dia tak ada tindak balas dengan air. Dia sama ada bersifat asid atau alkali. Okay, depend on apa yang dia ditindak balaskan. Okay, manakala silikon oksida pula, dia tak ada tindak balas sebab ikatan antara atom dia terlalu kuat. Okay, dia tak akan dipecahkan oleh air. Okay, untuk fosforus dan fosforus oksida sampai chlorine oksida pula, okay, ikatan yang sangat lemah. Jadi bila datangnya air akan serang mereka. Okay, oksigen itu akan terikat pada cation dia. Bukan cation, akan serang pada unsur kala 3, dan bila dia terikat pada unsur kala 3, air itu sendiri yang akan jadi tak stabil. Jadi untuk stabilkan kedudukan dia, air itu akan terlepaskan satu hidrogen. So apabila hidrogen itu terlepas dalam larutan, dia akan jadi hidrogen ion. Hidrogen ion itulah yang menyebabkan satu larutan itu bersifat asid. Okay, so seterusnya kita akan kaji, okay, sifat kimia unsur kala 3, okay, dengan menggunakan asid dan alkali. Okay, ini dalam buku kerja kita, nanti you kena isi ya. Okay, so hipotesis kita adalah apabila merentasi kala dari kiri ke kanan, oksida unsur berubah daripada base amphoteric kepada asid. So, apa yang kita manipulasikan? Okay, ini dalam eksperimen ni kita akan guna 3 unsur saja. Okay, mewakili setiap bahagian. So, kita akan guna natrium oksida yang mewakili bahagian logam. Okay, aluminium oksida, okay, yang menunjukkan sifat amphoteric, dan fosforus pentaoksida yang mewakili non-metal. Okay, so di sini responding variable adalah tengok sifat dia. Okay, sama ada dia larut atau tidak larut. Kemudian yang fix, okay, adalah semua bahan ini kita akan tindak balaskan dia dengan asid nitrik, okay, yang kita guna sebagai contoh asid, dan larutan natrium hidroksida yang kita guna sebagai contoh natrium hidroksida. Okay, so ini adalah material dia. Okay, so kita tengok step dia. Okay, kita akan tuangkan, okay, tiga test tube dengan asid. Okay, kemudian kita akan ambil spatula of material kita, natrium oksida, okay, sedikit aluminium oksida dan sedikit fosforium oksida untuk diuji, untuk masuk ke dalam asid. So, adakah dia larut atau tidak larut? Itulah
hasil kita. Kemudian kita akan repeat step yang sama, tetapi sekarang kita akan masukkan alkali pula. Okey, dan kita ulangkan dengan material kita. Jika larut, tak larut, itulah hasil dia. Okey, so apa yang kita nampak adalah apabila kita masukkan magnesium oxide dalam asid, okey, dia larut. Okey, dia larut. Sebab apa? Sebab dia adalah basic oxide. Dia bersifat base. So, base bila dia wujud dengan asid, dia akan menjadi satu proses neutralization. Jadi, dia larut. Manakala jika dia larut dalam alkali, iaitu natrium hidroksida, dua-dua base. Jadi, tak ada apa-apa yang berlaku. Okey. Kalau aluminium pula, kalau aluminium oxide, dia bersifat amphoteric. Maknanya kalau dia tindak balas dengan asid, dia jadi base. Kalau dia tindak balas dengan base, dia jadi asid. Okay, so apabila dia tindak balas dengan asid, dia larut. Sebab sekarang dia akan jadi base. Apabila dia tindak balas dengan alkali, dia larut juga. Sebab sekarang dia sudah jadi asid. Okay, untuk fosforus pula, dia adalah apa? Phosphorus pentoxide, phosphorus oxide. Dia adalah acidic oxide. Jadi, dia boleh tindak balas dengan base ataupun alkali. Jadi, di sini kita boleh nampak apabila dia tindak balas dengan asid, dua-dua asid, mana ada tindak balas? Okey, so tiada perubahan. Tapi kalau acidic oxide ini tindak balas dengan alkali ataupun larutan oksida, dia larut. Okey, sebab dia telah dineutralkan. Jadi di sini kita boleh buat satu kesimpulan bahawa natrium oxide adalah satu base sebab dia boleh ditindak balas dengan asid. Aluminium oxide pula dia adalah amphoteric sebab dia boleh tindak balas dengan asid dan alkali. Bila dia tindak balas dengan asid, dia akan jadi base. Bila dia tindak balas dengan alkali, dia akan jadi asid. Untuk phosphorus oxide pula, dia adalah acidic oxide sebab dia boleh tindak balas dengan alkali, sodium hydroxide. So ini adalah chemical form equation dia. So the conclusion is that natrium oksida bersifat base, aluminium oksida bersifat amphoteric dan phosphorus pentoxide bersifat acid. So tadi saya asyik cakap base dan alkali. Mungkin kamu confused. Kenapa kita tak panggil natrium oxide dan magnesium oxide sebagai oksida alkali? Kenapa nak panggil dia sebagai oksida base? Ada beza dia. Sebenarnya, base adalah satu kumpulan yang lebih besar. Semua base actually adalah tak larut. Tapi ada sesetengah yang larut itu kita panggil dia alkali. So, kenapa kita panggil natrium oxide dan magnesium oxide sebagai base, tak panggil dia alkali? Sebab apabila dia wujud dalam oxide, dia adalah pepejal. Dia tak larut. Jadi kita panggil mereka sebagai base. Kalau natrium oxide kita nampak dia adalah bentuk cecair, kita panggil dia apa? Alkali. Tak. Jadi apa yang dalam bentuk base yang larut, contohnya natrium hydroxide, kita nampak dia, kita sudah nampak liquid. Potassium hydroxide, nampak dia sudah nampak liquid. So kita panggil dia alkali. Kita tak panggil dia base. Boleh tak saya nak panggil dia base? Boleh. Sebab base adalah satu kumpulan yang lebih besar. Di dalam base ada dua grup. Satu yang tak larut, satu yang larut. So, yang tak larut, dia tak ada nama special, kita masih panggil dia base. Yang larut, kita ada nama special, kita panggil dia alkali. So, sekarang kita masuk kepada silikon. We know that semua unsur kala 3 ada different metallic properties, ada sifat kelogaman yang berbeza. So ada satu yang paling special, separa logam ataupun metalloid, ialah silikon. Saya bagi tahu tadi silikon sangat berguna. Sebab sifat dia yang separa logam, especially dalam industri. So actually dalam jadual berkala kita bukan sahaja silikon, ada banyak lagi metalloid.
Di color 3 kita ada silikon. Okey, kemudian kita ada ini lagi. Ini semua separa logam. Okey, so apa itu metal separa logam? Okey, metal separa logam dia mempunyai sifat kedua-dua logam dan bukan logam. Okey, dan ada beberapa metaloid yang kita guna sebagai konduktor separa. Okey. Okey, ini bermaksud dia boleh membawa elektrik dalam keadaan yang tertentu. Okey, jadi disebabkan ini, okey, dia boleh digunakan dalam komputer dan kalkulator. So, keadaan apa? Keadaan apabila dalam suhu yang sangat tinggi, barulah dia boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, itu sifat metaloid. Jadi, dalam komputer ada kalkulator yang akan menghasilkan haba tinggi. Okay, kita lebih suka guna metaloid kalau berbanding dengan logam-logam lain. Jadi, ini adalah beberapa jenis semiconductor. Okay, yang apabila dalam suhu yang tinggi, okay, barulah dia akan mengkonduksikan elektrik. Okay, diode dan transistor. Okay. Okay, so ini ada lagi sedikit. Saya nak habiskan bab ini. Okay, kita akan masuk kepada unsur peralihan. Apa itu unsur peralihan? Okay, unsur peralihan adalah unsur di sini. Okay, di antara kumpulan 2 dan kumpulan 3. Ini adalah unsur-unsur peralihan. Okay, so unsur-unsur peralihan atau BI transition metal, dia ada 4 sifat yang sangat normal lah. Okay, yang biasa kita akan kaji. Yang first, semuanya adalah logam. Jadi mereka mempunyai pepejar dengan permukaan yang berkilat. Dan kalau banding dengan kumpulan 1 dan 2, logam ini lebih keras. Okay, memandangkan mereka lebih keras, jadi mereka mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi. Okay, dan mereka lebih keras, ketumpatan lebih tinggi, maksudnya ikatan logam mereka lebih kuat. Lebih kuat, jadi takat lebur dan takat didih pun tinggi. Okay, ini ada 4 poin yang you kena hafal, sangat penting. Okay, untuk kumpulan peralihan, unsur peralihan, dia ada 4 ciri-ciri yang istimewa. Yang pertama, mereka boleh dijadikan sebagai mangkin. Apa itu mangkin? Mangkin adalah sesuatu yang kita tambah ke dalam satu tindak balas untuk mempercepatkan tindak balas itu tanpa mengubahkan apa-apa hasil pada tindak balas itu. So, amat berguna, especially dalam industri, apabila kita nak menghasilkan sesuatu bahan secara besar-besaran dengan cepat. And then, bila kita tambah catalyst, kita tak ubah hasil dia. Okay. So, yang kedua, unsur peralihan ini, dia boleh membentukkan ion-ion yang berwarna. So, contohnya, ion besi, ferrum. Kalau kamu masih ingat tadi, dalam kumpulan 17, saya pernah highlightkan apabila semua ion, semua unsur kumpulan 17 tindak balas dengan ion ferrum, dia akan jadi warna berkarat. Sebab adanya Fe3+. Kalau dia dalam Fe2+, dia berwarna hijau. So mereka mewujudkan warna yang berlain-lainan disebabkan mereka terletak pada unsur peralihan. So, selain daripada ferrum, ada banyak lagi. Contohnya, ion kromin warna hijau. Tetapi kalau dia bergabung dengan oksigen, dalam bentuk oksigen number 6, dia akan berwarna jingga. Samalah juga dengan mangan. Apabila dia 2+, dia warna merah jambu. Apabila dia gabung dengan oksigen, sini dia sudah jadi Mn7+. So, dia akan berwarna ungu. So, the next, selain pada beberapa
jenis warna, dia juga mempunyai nombor pengoksidaan yang berlain-lainan. Nombor pengoksidaan ini ialah apa? Charge dia. Okay? So, charge dia. Okay, yang last. Okay, unsur-unsur peralihan ni, dia boleh gabung dengan unsur-unsur lain. Dan dia akan jadi ion lagi. So, kita tahu ion, cation dan anion ada beberapa yang kita hafal. So, ada beberapa yang kompleks. Actually, mereka yang kompleks ini normally adalah come from kumpulan peralihan. Okay? Okay, so kita tengok beberapa kegunaan unsur peralihan dalam industri. Contohnya ferrum. Okay, dia boleh jadi sebagai katalis dalam proses haba. Okay, dan platinum. Okay, dia digunakan dalam proses Oswald, vanadium pentaoxide ataupun kita boleh tulis V-oksida. Okay, dia dalam proses sentuh. Okay, so 3 unsur ini, you kena highlightkan dia semua sebagai katalis. Ferrum dalam proses haba, platinum dalam proses Oswald dan vanadium pentaoxide dalam proses sentuh. Okay, so selain daripada sebagai katalis, okay, mereka juga ada sifat dalam membuat kaca tingkap berwarna, mangan, untuk membuat jambatan, ferron, untuk membuat cat titanium. Okay, ini ialah BI, you boleh tengok sendiri. So, kerja rumah, okay, sila lengkapkan buku kerja muka surat 56 hingga 58 dan buku kerja bahagian belakang, okay, eksperimen tadi. Okay, sila lengkapkan juga. So, itu sahaja untuk minggu ini. Terima kasih.